Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K di dalam Bina Upaya Guru, di mana di sini kita akan bersama-sama membawa para penonton kita melihat hala tuju guru-guru di Malaysia. Tidak kiralah mereka ini yang mengajar di dalam bilik darjah maupun yang menjadi golongan pensyarah atau yang berkhidmat di bahagian pentadbiran. Untuk topik kita pada hari ini, kita akan bersama-sama membincangkan mengenai Standard Guru Malaysia 2.0 dan bersama-sama dengan saya merupakan Timbalan Pengarah Sektor Standard Keguruan SSK bahagian Profesionalisme Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Tuan Haji Muhammad Fathullah bin Muhammad Yusof. Selamat datang Tuan Haji. Terima kasih. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru. Hari ini kita akan membincangkan sebuah topik yang sangat menarik, iaitu Standard Guru Malaysia 2.0. Saya pasti Tuan Haji ramai yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan Standard Guru Malaysia, atau kita panggil dan gelar sebagai SGM. Jadi sebagai permulaan, saya ingin meminta Tuan Haji untuk memperjelaskan sedikit latar belakang berkaitan dengan Standard Guru Malaysia. Silakan Tuan Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nisa, izinkan saya untuk membicarakan sedikit tentang latar belakang Standard Guru Malaysia atau kita panggil sebagai SGM ini. Sebenarnya SGM ini kita mula terbitkan, KPM mula terbitkan pada tahun 2009 lagi. Ya, dan ketika itu kita memberikan standard itu sebagai memberi fokus standard itu kepada huraian pengetahuan dan kemahiran, kemahiran pengajaran dan pembelajaran serta nilai profesionalisme keguruan. Kemudiannya kita didatangkan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Semua tahu PPPM 2013 sehingga 2025. Jadi terdapat di situ, kita tahu terdapat 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan juga 11 anjakan yang digariskan untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara. Jadi salah satu anjakannya, iaitu anjakan yang keempat itu, menyatakan bahawa kita berhasrat untuk mentransformasi profession keguruan itu menjadi sebagai profession pilihan. Justru daripada situ kita memberi penekanan kepada pencapaian kompetensi dan juga etika keguruan yang akhirnya diharapkan dapat menyumbang kepada aspirasi yang kita hasratkan tadi. Kemudian seterusnya, kita ada susulan persidangan South East Asia Minister of Education Organisation ataupun SIMIO yang di peringkat pegawai tertinggi, yang akhirnya mendapatkan satu konsensus bahawa satu bentuk South East Asia TCF, iaitu Teachers Competency Framework, dihasilkan. Dan pada tahun 2018 begitu, SIMIO Council ini mempakukan bahawa semua anggota SIMIO ni seharusnya membangunkan kompetensi ini berasaskan kepada kerangka TCF tadi. Jadi KPM daripada dokumen asal SGM itu tadi, daripada PPPM dan daripada SIMIO punya perakuan ini, KPM telah mengambil satu langkah untuk menyemak semula SGM yang kita buat dahulu. Jadi maka lahirlah apa yang kita katakan sebagai SGM 2.0 setelah kita mengadakan pelbagai perbincangan, mesyuarat, perbengkelan, sesi libat urus dengan pelbagai pihak, termasuklah pemimpin-pemimpin pendidikan, kesatuan guru pun terlibat, dan juga dengan pakar-pakar pendidikan yang lainnya. Jadi ini sebenarnya telah berlalu begitu lama, dan hasilnya adalah apa yang kita katakan sebagai SGM 2.0 ni. Ya, pastinya ada kandungan-kandungan yang penting yang telah digariskan dan juga dirangkakan untuk SGM 2.0 ini. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apa antara kandungan Standard Guru Malaysia 2.0 ini? Baiklah, suka juga saya nyatakan di sini bahawa Standard Guru Malaysia 2.0 ni sebenarnya kita memberi fokus. Ada dua perkara penting di sini, iaitu yang pertamanya adalah dari sudut kompetensi guru yang perlu dicapai.
Ya, itu yang pertama. Baik. Yang keduanya adalah berkaitan dengan etika keguruan itu. Etika keguruan yang kepada kita perlu dijiwai, Ya. perlu dihayati oleh semua guru di Malaysia ini. Jadi secara ringkasnya terdapat dua komponen Baik. dalam SJM 2.0 ini, iaitu dimensi kompetensi Ya. dan juga etika keguruan. Baik. Jadi dimensi kompetensi ini kita nak menjelaskan bahawa banyak kompetensi yang perlu dimiliki, dicapai oleh guru supaya tahap pembangunan profesionalisme guru itu Ya. untuk melaksanakan MDP dapat lagi lebih berkesan hasilnya. Sementara etika keguruan itu kita perlu adakan supaya berasaskan kepada prinsip moral dan nilai untuk menjaga imej keguruan. Baik. Dan untuk memberitahu masyarakat bahawa guru ini adalah profesi yang paling mulia, yang paling sepatutnya diiktiraf sebagai yang terbaik dalam dalam negara kita ini. Betul ya Tuan Haji. Kalau diingatkan ya dahulu Allahyarham atuk saya seorang guru dan satu kampung akan ingat oh ni Cikgu Sulaiman, Cikgu Sulaiman. Kita sendiri pun kan dalam satu tahap di hidup kita akan ingat inilah di mana seseorang guru itu memberikan kesan kepada kehidupan kita. Adakah Tuan Haji merasakan dua komponen dimensi kompetensi dan etika keguruan ini sesuatu yang agak mencabar untuk dicapai bagi seluruh golongan yang disasarkan untuk SJM 2.0 ini? Kita memang mengharapkan bahawa bila SJM 2.0 ini diketengahkan kepada semua guru atau siapa saja yang nanti mempunyai kepentingan kepada SJM 2.0 ini, kita berharapkan ianya boleh dicapai, ianya boleh dihayati, ianya boleh dijiwai, supaya roh jiwa pendidik itu dapat dihasilkan di kalangan guru kita. Kalau boleh semua, bukan hanya setakat sebahagiannya saja, bukan begitu. Kita ingin melihat bahawa kita ada standard yang tertentu kepada guru kita. Jadi itulah SJM 2.0 sebenarnya. Ya, baiklah. Pastinya guru-guru yang berkompetensi tinggi juga akan melahirkan anak-anak murid yang cemerlang, insya-Allah. Baiklah, kita akan bercakap dengan lebih lanjut berkaitan standard guru Malaysia 2.0 ini. Selepas ini kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali ke Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Saya dan Tuan Haji Muhammad Fatullah masih lagi membincangkan tentang topik standard guru Malaysia 2.0. Baiklah, jika dilihat daripada pengenalan tadi, telah kita didedahkan dengan dua komponen utama bagi SJM 2.0 ini, iaitu dimensi kompetensi dan juga etika keguruan. Mungkin Tuan Haji boleh kupaskan lagi definisi bagi komponen-komponen berkenaan. Silakan Tuan Haji. Baiklah Nisa, tadi kita dah sebut bahawa SJM 2.0 ni ada dua komponen utama, iaitu satu dimensi kompetensi dan satu lagi adalah etika keguruan. Jadi saya sukalah merujuk kepada kerangka SJM 2.0 ini. Dan dalam SJM 2.0 ini, iaitu dalam dimensi kompetensi itu terdapat 4 domain utama. Satunya adalah orientasi ilmu, yang kedua adalah instructional, yang ketiga pelibatan komuniti, dan yang keempat adalah kualiti peribadi. Dan dari dalam empat domain itu, setiap domain itu ada 4 kompetensi. Kecuali ada satu domain, iaitu pelibatan komuniti itu kita hanya memperuntukkan 3 kompetensi sahaja. Jadi keseluruhannya kita ada 15 kompetensi dalam dimensi kompetensi ini. Kemudian yang keduanya adalah tadi kita sebut sebagai dimensi etika keguruan. Jadi etika keguruan ni kita berasaskan kepada 4 teras. 4 teras iaitu pertamanya tanggungjawab terhadap profession. Profession kita sendiri, guru ni. Dan tanggungjawab terhadap murid, yang keduanya. Yang ketiganya tanggungjawab terhadap ibu bapa dan juga penjaga. Dan yang terakhirnya itu adalah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Jadi ini terangkum dalam SJM 2.0 ini. Dan ianya diharapkan kedua-dua aspek ini nanti komponen ini
dapat membawa guru kita tu yang kita kata tadi sebagai berjiwa pendidik itu. Betul tu. Dan kita dapat lihat di sini bagi setiap komponen yang dua utama tadi ada pecahan-pecahan di bawahnya seperti yang telah dijelaskan sebentar tadi. Jika merujuk kepada kerangka SGM 2.0 ini, pecahan-pecahan bagi komponen tersebut ni ada yang 4 kompetensi, 3 kompetensi dan juga 4 teras di bawah etika keguruan. Mungkin Tuan Haji boleh jelaskan mengenai pecahan-pecahan yang baru saja disebutkan sebentar tadi. Silakan Tuan Haji. Baiklah, kita merujuk kepada kerangka SGM 2.0 itu. Sebenarnya bukan hanya kerangka itu saja yang kita letakkan dalam SGM 2.0 ini. Di dalam kerangka, misalnya kalau saya ambil contohlah perincian tentang dimensi kompetensi itu. Kalau kita ambil contoh domain orientasi ilmu, kita ada juga menjelaskan apakah yang dimaknakan dengan kompetensi itu. Ada didefinisikan dalam SGM 2.0 itu. Dan di dalam kompetensi itu, katalah contohnya 1.1 mendalami dan meluaskan pengetahuan PDP. Ada 2 elemen lagi di bawah kompetensi itu. Maknanya yang pertamanya menguasai pedagogi, isi kandungan mata pelajaran. Yang keduanya menggunakan pengetahuan berasaskan kepelbagaian sumber pendidikan dan pengetahuan berasaskan kajian. Dan on top of that, kalau boleh, kalau diizinkan saya menyebut sini, elemen itu pula kita ada juga deskriptornya. Jadi cikgu-cikgu ataupun siapa sahaja yang menggunakan SGM 2.0 ni jangan bimbang. Kita memperincikan itu secara detail dan ada deskriptornya. Jadi deskriptor inilah yang nanti akhirnya akan membolehkan guru-guru kita membuat satu semakan kendiri ataupun menilai sendiri kompetensi diri mereka supaya dapat digunakan dalam apa saja tujuan bagi meningkatkan memajukan diri mereka. Baik, maknanya ada penerangan untuk memandu guru-guru ini. Di SGM 2.0. Baik. Kita bergerak kepada contoh antara teras di bawah etika keguruan tu Tuan Haji. Baik. Antara teras misalnya dalam etika keguruan ni, kalau saya boleh ambil satu contoh lah, kita ambil teras satu tanggungjawab terhadap profesion. Di situ ada juga beberapa elemen. Dan kerana dia bersifat etika, kita tak adalah deskriptor dan sebagainya. Kita ada elemen dan kita juga ada indikator. Jadi indikator tu, elemen tu misalnya memberikan khidmat yang terbaik. Jadi dalam indikator tu ada diletakkan apakah maksud khidmat yang terbaik itu. Jadi dari situ nanti guru boleh melihat bahawa adakah mereka sudah mencapai standard etika yang kita nakkan dalam SGM 2.0 ini. Jadi semuanya ada diberikan penerangan, penjelasan tentang setiap kompetensi ataupun setiap etika yang kita letakkan dalam SGM 2.0 ni. Baiklah, ini bermakna garis panduan standard guru Malaysia SGM 2.0 ini telah disediakan secara lengkap. Dengan penerangannya, dengan elemen-elemen di bawahnya dan sebagainya. Kita akan berbicara dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan standard guru Malaysia SGM 2.0. Tetapi penonton di rumah jangan ke mana-mana, kita rehat seketika, kembali selepas ini ke Direct TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K dan tetamu jemputan Tuan Haji Mamat Fathullah. Kita membincangkan tentang standard guru Malaysia 2.0 dan kita telah tahu antara definisi, komponen-komponen dan sedikit latar belakang berkaitan dengan SGM 2.0. Tetapi Tuan Haji, kita nak tahu siapa sebenarnya sasaran ataupun pengguna-pengguna bagi standard guru Malaysia 2.0 ini. Baik Nisa, terima kasih. Seperti yang kita sedia maklumlah, sudah tentulah pengguna utama kepada SGM 2.0 ini adalah guru-guru kita. Jadi siapa saja yang bergelar guru terpakai kepada semua warga pendidik yang bertugas di sekolah institusi pendidikan yang dikawal di bawah Akta Pendidikan 1996. Jadi sebenarnya guru mempunyai ruang dan peluang yang besar di sini, terutamanya untuk pembangunan profesionalisme berterusan
ataupun selalu kita sebut sebagai PPB. Jadi berasaskan kepada penilaian ataupun senarai semak kompetensi diri nanti dalam SJM pun ada. Dan ia boleh membantu memberikan peluang kepada guru ni untuk menilai diri sendiri. Jadi guru boleh menggunakan senarai semak ini menilai kompetensi dia dan menilai sendiri sebenarnya sejauh mana penghayatan dia dalam etika keguruan, dan juga sebagai rujukan untuk membangunkan lagi kompetensi mereka pada masa akan datang. Itu yang pertamanya. Dan kalau kita lihat, saya ingat tak berapa lama jugalah perkara ini, yang berhormat Menteri Pendidikan kita pun ada menggariskan 7 teras utama. Betul. Baru-baru ini 7 teras utama untuk memperkasakan sektor pendidikan di negara kita. Dan salah satu terasnya tu betul-betul berfokus kepada guru. Iaitu teras 5, kebajikan guru sebagai teras keberkesanan penyampaian pendidikan. Jadi dalam konteks ini kita tidak seharusnya melihat apa yang dimasukkan dengan kebajikan itu sebagai yang bersifat fizikal atau material semata-mata. Jadi perkara-perkara seperti ini yang bersifat untuk memajukan diri, bersifat keilmuan ini, bersifat untuk peningkatan kompetensi ini, harus juga dilihat sebagai satu perkara yang boleh dijadikan sebagai mekanisme bantuan dan sokongan kepada guru kita untuk memajukan diri dengan meningkatkan pencapaian kompetensi dan menyewai sepenuhnya etika keguruan. KPM pula di peringkat kita akan sentiasa menyusul SJM 2.0 ini. Ada banyak lagi dokumen, insya-Allah. Akan kita keluarkan, akan kita tambah baik dan sebagainya. Seperti sekarang dalam projection kita, in the pipeline orang kata kan, ada kamus kompetensi pegawai perkhidmatan pendidikan dan luar PDP. Kemudian kita ada dokumen kompetensi guru untuk guru bidang STEM, dan kita ada banyak panduan tentang kualiti latihan guru yang berkaitan. Jadi insya-Allah kita tak hanya datang dengan SJM 2.0 ini, kita akan susul lagi dengan pelbagai dokumen untuk memberikan membantu guru ini memperincikan lagi tentang kompetensi dan juga etika ini. Baiklah, nampaknya banyak lagi yang kita nak perkatakan tentang Standard Guru Malaysia 2.0. Namun Tuan Haji, sayang 1000 kali sayang telah pun kita tiba di penghujung untuk episod kali ini. Namun sebelum itu, kita ingin minta Tuan Haji untuk kongsikan apa rumusan atau kesimpulan terhadap apa yang telah kita bincangkan setakat ini. Mungkin harapan daripada pihak Tuan Haji atau pihak KPM sendiri berkaitan dengan Standard Guru Malaysia 2.0. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Nisa. Ini adalah perkara penting yang saya cuba nak sampaikan, iaitu kita inginlah mengajak para sahabat kita, rakan-rakan guru, adik-adik teman-teman sekalian, untuk bersama-sama mentelaah, meneliti secara terperinci SJM 2.0 ini. Kita juga berharap ianya bukanlah hanya dijadikan sebagai bahan pameran, tetapi ia digunakan, dipalusi dengan mendalam dari semasa ke semasa. Dan bertolak dari situ juga bahawa bukan setakat kita memahami, membaca, kita juga mengambil tindakan penambahbaikan kepada pencapaian kompetensi kita. Dan jangan berlengah. Kita ambil peluang ini, dan seperti kata pepatah Arab lah, waktu itu ibarat mata pedang. Jika kamu tidak memotongnya, ia akan memotong kamu. Jadi bersegeralah untuk menambah baik supaya kita berada pada tahap profesion yang boleh diiktiraf oleh masyarakat yang mulia pada pandangan mata masyarakat. Saya juga ingin memohonlah rakan-rakan kita di bahagian-bahagian lain di Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, PPD, untuk sama-sama menyebarluaskan SJM 2.0 ini. Sebenarnya kita berkeyakinan tinggi dan percaya bahawa guru yang menghayati SJM 2.0 ini akan dapat memberi khidmat bakti sumbangan yang lebih bermakna dan berkesan kepada pendidikan anak bangsa kita. Anak didik yang mempunyai pendidikan yang berkualiti akan menerima penyerapan tertinggi dalam masyarakat. Jadi penyerapan inilah juga yang kita kata bisa menjadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan ABC.
seperti mana yang sering dicanangkan oleh yang ditekankan oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia kita sendiri, iaitu keberhasilan anak yang baik lagi cerdik, insya-Allah. Ya, baiklah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Fathullah bin Muhammad Yusof selaku Timbalan Pengarah Sektor Standard Keguruan SSK Bahagian Profesionalisme Guru Kementerian Pendidikan Malaysia sudi bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru pada hari ini. Terima kasih Tuan Haji dengan serik ya untuk datang ke sini lagi. Terima kasih penonton di rumah setia menonton dari awal hingga ke akhir. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bina Upaya Guru, terima kasih. Didik TV